Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak bawa isu Muhyiddin sangkut malu tergamam dengan jawapan daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Malu aku kalau aku jadi Muhyiddin. Okey, permulaannya Muhyiddin Yassin tanya dan Muhyiddin bagi tahu dia dah lima pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin berkaitan isu 3R. Jadi bila Muhyiddin dapat berdepan dengan Saifuddin Nasution tanya pasal apa ni, dia boleh kena dakwa, dia hanya sebut, bukannya of course lah daripada pihak dia memang dia berasa apa setiap perbuatan dan juga percakapan dia tu adalah betul. Daripada pihak perundangan salah. Sebab tu bila dia bercakap benda yang adu domba yang boleh membuat perpecahan di dalam negara kita, akan ada orang pergi buat report polis. Apabila ada je report polis, polis akan ambil tindakan. So Muhyiddin Yassin pun kenalah hadap pendakwaan. Jadi aku akan bawa ucapan dan juga hujah daripada Iswadi Moni menceritakan soal Muhyiddin Yassin ni, agenda Parti PAS, agenda Parti Perikatan Nasional, agenda Hadi Awang, agenda Muhyiddin Yassin, mereka ni hanya nak menakut-nakutkan rakyat. Oh, kononnya kristianisasi lah, kononnya nanti orang-orang Islam akan murtad masuk ke Kristian. Apa jenis ni? Sebab apa? Sebab mereka nak bagi nampak buruk terhadap parti lawan demi mereka nak meraih undi. Mereka nak wujudkan satu perpecahan, nak melaga-lagakan antara bangsa-bangsa yang ada di dalam negara kita, antara agama-agama yang ada di dalam negara kita ni, untuk nak wujudkan perpecahan dan akan ada kebencian kepada satu pihak, dan pihak tu, rakyat yang mana benci kepada pihak-pihak ni, rakyat akan mengundi mereka lah kononnya. Jom kita bersama-sama dengan Iswadi Moni. Now, cerita 3R ni tuan-tuan. Cerita 3R. Race, religion dan sebagainya ni. Race, royalty dan religion ni. Saya nak bawa cerita ni. Kes 3R. Menteri berat sebelah cuma sebut pembangkang Afnan. Pemimpin PN menyifatkan penjelasan Menteri Dalam Negeri mengenai kes melibatkan agama dan kaum dan raja sebagai berat sebelah. Afnan Hamimi Taib Azmuddin berkata ahli parlimen terkejut apabila Saifuddin tidak menyebut kes melibatkan pemimpin kerajaan. Kita juga heran kenapa tidak sebut pemimpin daripada PHBN. Ia juga menyentuh 3R. Ahli parlimen Lim Guan Eng misalnya yang mendakwa kalau PN diberi peluang memerintah, Kuil akan dirobohkan. Ini dah dijawab. Itu bukan yang dimasukkan. Dia sebut dinafi kenyataan itu, tetapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tidak disebut contoh tadi? Ini contoh double standard. Hanya salahkan ahli parlimen pembangkang, tetapi melibatkan PHBN tidak disebut, katanya. Baik. Dalam kes, saya baca dulu yang disebut oleh Saifuddin. Saifuddin perjelas kenapa Muhyiddin diseret ke 3R. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution membidas bekas Perdana Menteri kerana mendakwa polis tidak mempunyai SOP yang jelas dalam isu berkaitan dengan 3R. Ini berikutan Muhyiddin berkata ketika bercakap di Dewan Harayat hari ini mendakwa polis akan memanggil sesiapa saja yang bercakap mengenai isu 3R tanpa mengira konteks. Pengerusi PN itu berkata dia takut untuk bercakap sekarang setelah mendakwa dirinya dipanggil oleh polis sebanyak 5 kali mengenai kes 3R. Saya ada dengar ucapan ini tuan-tuan. Ucapan yang Muhyiddin sebut ini. Bagi saya dia misleading. Yang dimaksudkan oleh polis tersebut, Ketua Polis Negara, apabila anda menyebut 3R, maksudnya artinya dalam menyebut 3R itu berkonotasi untuk ke arah merendah-rendahkan 3R tersebut. Royalty, race, religion. Dan akan ada masalah. Tetapi kalau nak sebut 3R, contohnya nak memuji Yang di-Pertuan Agong ke, contohnya nak kita sebagai kaum hendaklah bekerjasama ke, itu tak ada masalah. Itu saya kata dia misleading. Nah, dia bukan misleading ni sebab dia tak faham. Bukan dia tak faham. Tapi dia sengaja untuk mislead tu sebab dia tahu dia bercakap benda yang sebenarnya memang damaging dan memang bersifat 3R. Saya ambil contoh. Dakwaan berkaitan kristianisasi antara siasatan kes 3R terhadap Muhyiddin. Tuduhan kristianisasi dikaitkan dengan Pakatan Harapan oleh Muhyiddin Yassin pada November lalu antara 104 kes disiasat polis berkaitan dengan isu 3R, kata Menteri Dalam Negeri. Saifuddin berkata kerajaan tidak pernah menghalang sesiapa sahaja untuk bercakap mengenai bangsa dan agama, tapi bukanlah sehingga ada laporan polis dibuat. Baik.
Nah, kita dengar ucapan tersebut dan harap tuan-tuan, kita nilai sendiri. Adakah ini dikonsider sebagai 3R atau bukan? Alright. Yang penting sekarang inilah saya nak jelas sikit ialah apa yang kita tawarkan sebagai Parti Perikatan Nasional. Saya fikir bab politik tadi Tan Sri Tok Guru dah sebutkan. Dia punya keputusan akhirnya jangan pilih Barisan Nasional dan jangan langsung sentuh dan pangkah Pakatan Harapan. Bahaya besar. Pakatan Harapan bahaya besar. Saya baca baru pagi tadi lepas subuh ada satu video seolah ni kumpulan Yahudi. Dia bercakap tentang Malaysia sekarang. Dalam kumpulan tu dan doa dia dan macam-macam cara nak minta supaya Malaysia jatuh ke tangan pihak pembangkang yang menaja kumpulan Yahudi dan juga Kristian. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses Kristianisasi? Dan kita dah dengar cerita ni bukan? Di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi ke sana. Rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat. Pasal sebahagian besar kita ni adalah orang Islam. Tetapi agenda puak dan kaul-kaul sebegitu ini ialah tidak lain tidak bukan satu hari niat mereka ialah untuk mengambil alih Malaysia ni menjadi satu daripada koloni dia. Itu satu daripada strategi jangka panjang. Mungkin tidak dilihat waktu kita ini, tapi mungkin tidak berapa lama. Kalau kita tak berhati-hati dan berjaga-jaga, boleh terjadi. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dengar? Tuan-tuan dengar sendiri apa yang dia kata? Dia ada dua tadi. Jangan undi Pakatan Harapan. Kerana saya tertengok satu video bagaimana ada satu kumpulan Yahudi, actually bukan Yahudi, itu kumpulan Kristian, berdoa supaya pembangkang menang. Nah tuan-tuan, mana-mana kumpulan agama nak berdoa, tak ada masalah. Orang Kristian nak berdoa ke, orang Hindu nak berdoa ke, orang Buddha nak berdoa ke, orang Islam nak berdoa ke supaya satu-satu kelompok itu menang, tak ada masalah. Apa isu dia? Adakah menjadi satu masalah kepada mana-mana kelompok agama nak berdoa supaya satu kelompok ini menang? Saya tahu ada contohnya, ada di kalangan orang bukan Islam mendoakan saya. Terima kasih saya ucapkan. So adakah itu ada membawa konotasi saya membawa agenda yang bukan Islam? Orang mendoakan kita dalam apa agama sekalipun, itu adalah hak mereka. Itu yang pertama. Tetapi itu bukan tuduhan tu. Tuduhan yang kedua. Tuduhan kedua apabila dia menyebut, dia mengatakan inilah agenda kristianisasi yang ni dia bawa untuk nak mengkristenkan orang Melayu di dalam negara kita. You see? Dan dia bagi contoh di Petaling Jaya, dia bagi contoh di Kuala Lumpur, dia bagi contoh orang Melayu pergi ke gereja. Dah kafir dah orang Melayu, dah murtad dah orang Melayu ni, seolah-olah sedemikian. Nah, konotasi itu saya faham. Dia nak kaitkan bahawa Pakatan Harapan equals to orang kita, dia nak takut-takutkan. Ini dipanggil politik, apa orang kata, politik menakut-nakutkan. Ini politik yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Dan benda ini adalah perkara yang dulu UMNO bawa. Sekarang ini Bersatu bawa. Sekarang ini PAS yang bawa. Agenda menakut-nakutkan ini adalah kaedah mereka. Dia bukan cerita polisi. Dia bukan cerita tentang bagaimana kita nak memajukan negara. Dia bukan cerita bagaimana kami lebih baik daripada Pakatan Harapan. Dia bukan cerita lebih baiknya, bagaimana baiknya saya memerintah. Kalau sebelum ini tak ada. Dia tak cerita itu. Tetapi dia cerita benda yang menakut-nakutkan. Dan benda yang menakut-nakutkan ini tuan-tuan adalah satu benda yang sangat efektif. Sangat berkesan sebenarnya kalau kita nak, orang kata apa, nak menang, meraih undi. Dan trigger emosi. Itu perkataan dia. Trigger dia emosi. Itulah jadi 3R tu tadi. Jadi akhirnya orang Melayu akan bersangka buruk kepada orang Kristian. Orang Kristian akan bersangka buruk kepada orang Islam.
So sangka-sangkaan buruk ini akan menimbulkan apa? Pergaduhan. Hanya kerana apa? Ada seorang pemimpin berkata demikian. Yang Melayu, yang jahil, yang bodoh, yang dungu akan percaya. Betul lah. Habislah orang Melayu kita. Dan saya jumpa tuan-tuan. Saya jumpa orang Melayu kita sendiri kata, kau masuk PKR Is, kau tahu kau orang masuk PKR ni, habis kita orang Islam semua nanti. Orang Melayu kita ni akan kafir kata. Dia kata, bukan orang Sarawak lah, orang Semenanjung. Saya kata, bang, abang pernah baca Bible bang? Apa aku nak baca Bible lah kata. Saya ni orang Islam bang. Majoriti dalam kelas saya adalah Kristen. Tiap-tiap minggu dia orang the mass. Orang sebelah saya baca Quran, dia baca Bible bang. Sampai sekarang Alhamdulillah Islam lagi saya ni. Takkan senipis itu abang punya iman. Dia baca Bible, saya baca Quran. Saya tetap Islam. Tak ada masalah pun. Takkan senipis itu iman kita. Adakah serapuh itu agama kita sampai kita tak boleh berhujah? Sampai kita tak boleh bakar. Sebab apa? Sebab apa abang cakap macam tu? Saya tak kata macam tu lah. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab itulah akal yang nak ditempelkan oleh PAS tadi. Supaya dan ditempelkan oleh geng-geng bersatu ni. Iaitu akal cetek dan akal pendek. Dan akhirnya mereka bercakap dengan emosi, bukan hujah. Padahal Al-Quran sendiri sebut ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka dengan dengan hikmah dan berbicaralah dengan mereka kepada mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu ayat Quran sebut. Tetapi akhirnya kita ni apa tuan-tuan? Oh, tak ada sentimen. Semua main sentimen. Dan sentimen itu apa yang boleh membawa kemajuan kepada rakyat? Tak ada. Sentimen itu tak membawa apa-apa kemajuan kepada rakyat pun. Tetapi sentimen itu yang mereka mainkan, sebab itu benda yang mudah nak jual. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi lah. Okey geng, inilah agenda-agenda puak-puak ni. Dia sanggup gunakan apa-apa saja modal bangsa agama untuk nak memburukkan parti lawan. Dia nak menakut-nakutkan rakyat. Sebab ni je, dia nak rakyat undi je. Dia nak undi. Apabila dia dapat undi, dia dapat kuasa, dia boleh memerintah negara kita, dia akan dapat kedudukan, dia akan dapat kuasa. Oh, memang sembang gila. Jadi kalau hampa tengok tadi kan, bila macam Saifuddin Nasution dia dah jawab jawapan, dia macam Menteri Dalam Negeri, dia dah bagi jawapan di sebalik pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin. Apabila Muhyiddin terus terkedu tak boleh jawab, tentera-tentera dia pakat-pakat pergi buat kerja lah. Tentera-tentera dia, ahli-ahli parlimen dia tu pakat-pakat buat isu bagi jadi macam kontroversi sikit, bagi jadi pergaduhan mulut sikit yang macam di dalam sidang parlimen. Sedangkan sebelum pilihan raya kan, sebelum PRN hari tu pun Ketua Polis dia macam dah cakap, jangan sentuh 3R, jangan sentuh 3R, jangan sentuh 3R. Tapi depa sentuh juga, depa menakut-nakutkan, depa macam adu domba, depa menghina antara bangsa lain dengan bangsa lain. Depa nak wujudkan perpecahan. Salah satu depa nak tunjuk depa lah yang terpaling Islam, depa lah terpaling membela bangsa-bangsa Melayu. Depa ni lah yang ter. Tapi apa? Tak ada geng. Bila jawapan Saifuddin Nasution dah jatuh ke atas batang hidung Muhyiddin Yassin, teruslah puak-puak ni, kawan-kawan dia apa semua petik nama Ling Guan Eng. Ling Guan Eng pun pernah kata duk nak robohkan gereja-gereja ni kalau PAS perintah. Itu salah satu 3R. Sedangkan yang aku dengar balik jawapan daripada, of course lah, daripada pihak Ling Guan Eng pun dia kata, saya tak kata macam tu lah, pihak berita hak yang menambah. Jadi pada aku tidak membela Ling Guan Eng, aku pun tidak membenci Ling Guan Eng. So polis tengah buat siasatan, teruskan polis buat siasatan berkaitan ucapan Lim Guan Eng, sebab dia ucap dalam bahasa Cina. Jadi ada petikan-petikan berita-berita ni, ambil lah kan. Dia tak tahu yang dikatakan oleh Ling Guan Eng, depa ni berita ni dia tambah ayat supaya dia nak mewujudkan kata Ling Guan Eng kata macam ni, Ling Guan Eng daripada Pakatan Harapan ni kata macam ni. Dan teruslah walau ni terus pi buat
pergi buat laporan polis. So, kita biarkan berada di dalam siasatan polis. Apa nak kata? Biarlah polis siasat. Kalau betul-betul dia bersalah, nanti masuklah penjara. Yang paling tak boleh belah, yang paling pada aku, yang paling sakit hati, bukan main gini. Dia kata, no, mengkristianisasikan rakyat bangsa Melayu. Allahu Akbar. Tuduhan yang sangat-sangat jahat lah. Kita boleh dengar sendirilah ucapan yang daripada mulut Muhyiddin sendiri, mengkristianisasikan orang. Allah, apa jenis ni? Kita Malaysia ni dah ada undang-undang. Orang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam. Takkan din tompok tak tahu. Tambah-tambah pula, puak-puak ni, geng-geng Muhyiddin ni pun tahu orang Melayu ni sangat-sangat anti agama Kristian, agama Yahudi ni. Memang sangat-sangat anti. So, untuk nak modal, kata mereka ni lah yang terpaling Islam, terpaling Melayu, dia mainkan isu-isu macam ni. Dia macam dia kata ni, duk nak Kristian kan. Sedangkan kalau perbuatan itu berlaku, dia adalah bertentangan dengan perundangan negara kita. Bertentangan dengan Majlis Agama Islam. Sebab orang yang dah masuk ke dalam agama Islam, dia dah tak boleh keluar. Jadi sebelum dia masuk agama Islam tu, dia dah macam pusat agama Islam pun akan tanya, akan soalkan beberapa kali, betul yang nak masuk agama Islam? Betul yang nak masuk agama Islam? Sebab bila anda masuk ke dalam agama Islam, anda dah tak boleh keluar. Jadi itulah dia bercakap macam dia tak tahu apa, tapi dia kata dia duduk di dalam politik lama. Takkanlah han tak tahu pasal ini. Jadi inilah aku nak abang gambar, inilah racun untuk nak menakut-nakutkan rakyat. Inilah perbuatan nak, tak tahulah politik jenis apalah puak-puak ni. Depa nak abang gambar, selagi mampu, selagi depa ni hidup, depa akan melaga-lagakan. Depa akan melaga-lagakan rakyat untuk depa nak dapat kuasa, depa nak dapat tempat. Jadi hampa fikir sendiri lah, perkara tu tak boleh berlaku dan insyaAllah tak akan berlaku sebab negara kita ada undang-undang. Jadi Muhyiddin, geng-geng parti PAS, jangan memalukan parti hampa, jangan memalukan gabungan parti hampa, dan hampa bawa wajah agama Islam. Jangan memalukan agama Islam. Kita nak abang ni, kita nak pesan. Okey, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak manfaat untuk Assalamualaikum.